menyebarkan dakwah ini adalah tugas Rasul, tugas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku sesekali bukanlah orang yang mengada-adakan. Ini bermaksud bahawa setiap sebaran risalah dakwah yang disebarkan oleh Nabi Muhammad bukanlah cerita-cerita dongeng, bukanlah cerita-cerita karut-marut, bukanlah cerita reka-rekaan, bukanlah cerita daripada golongan fantasi dan khayalan. Tetapi setiap pemberitaan atas dakwah dan risalah yang disebarkan oleh Rasulullah adalah berpandukan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran yang suci lagi mulia, dan bersandarkan juga kepada sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghurai, sebagai pentafsir kepada sebahagian keumuman-keumuman ayat yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah, tidak kepada selainnya. Yang mana kedua-dua ini akan mengarahkan kepada kita untuk mengenali, memahamkan dan menghayati apa yang dinamakan sebagai akidah, keimanan dan kepercayaan. Dia juga mengarahkan kepada apa yang disebut sebagai syariat, apa yang disebut sebagai fikih, apa yang disebut sebagai perundangan dan hukum hakam daripada Allah, yang terkandung di dalamnya berupa perintah-perintah dan juga larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh datangnya apa yang disebut sebagai adab, apa yang disebut sebagai etika, apa yang disebut sebagai akhlak. Dan ini Allah kumpulkan dalam bentuk dihimpunkan pengajaran-pengajaran, kisah-kisah dan sejarah yang dipaparkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengkisahan utusan para nabi dan para rasul. Dan kalau kita menghayati dengan baik setiap kisah para nabi yang bermula daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, pasti ketiga-tiga manhaj ini akan terisi dengan baik. Carilah di mana-mana cerita Nabi, carilah di mana-mana cerita Rasul, carilah di mana-mana cerita individu berseorangan, carilah di mana-mana cerita berkumpulan, maka tiga manhaj yang disebut akidah, syariat dan adab ini sedia terisi dalam setiap kisah yang dipaparkan oleh Allah. Ini membawa maksud kepada kita Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad tanpa meminta bayaran dan upah ini bukan sekadar ilmu. Dia bukan sekadar panduan, dia bukan sekadar maklumat, dia bukan sekadar informasi, tetapi lebih jauh menuntut kepada kita dengan ilmu, pengetahuan, maklumat dan informasi tadi untuk terus diselaraskan dengan memberi penekanan kepada amalan-amalan, memberi penekanan kepada ibadah-ibadah dari sudut pelaksanaannya. Dan inilah yang menyebabkan Islam itu indah, inilah yang menyebabkan Islam itu cantik. Tetapi fahamkah kita, adakah kalimah ini kalimah pertama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad bukanlah orang yang pertama mengucapkan kalimah seperti ini. Tetapi yang lebih awal mengucapkan kalimah seperti ini adalah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau. Kalau kita membuka satu surah yang banyak di dalamnya terisi kisah para Nabi dan Rasul yang disebut sebagai surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara ada disebutkan seperti perkataan Nabi Muhammad ini pada 5 tempat Allah letak dan garap secara berturut. Bukan maksudnya ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 berturut demikian. Tidak.
Tetapi dalam satu surah tu 5 kali pada berlainan tempat dan ayat Allah letak ayat yang hampir seperti yang disebutkan oleh Nabi. Tetapi kelima-lima ayat ini tak berubah dari sudut makna, tak berubah walau satu sudut baris, tak berubah walau satu sudut huruf, semua persis sama. Anda boleh merujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109. Ada ayat 127, ada ayat 145, ada ayat 164 dan ada ayat 180. 5 kali Allah ulang perkataan yang sama. Wa ma as'alukum 'alaihi min in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Aku sesekali tidak pernah meminta upah, imbuhan dan imbalan terhadap kerja-kerja dakwah ini kecuali apa yang diharapkan oleh aku ialah rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah sebenarnya yang mengucapkan bilah-bilah perkataan ini dalam jumlah-jumlah ayat yang disebutkan tadi? Ayat 107 disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ayat 127 disebutkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ayat 145 disebutkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Ayat 164 disebutkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Dan ayat 180 disebutkan oleh Nabi Allah Syu'aib alaihi salam. Dan walaupun tidak disebutkan dan dinisbahkan pada Nabi dan Rasul lain, adakah ini bermakna Nabi dan Rasul selain 5 yang disebut mereka meminta upah atas dakwah mereka? Juga tidak sekali-kali, tuan-tuan. Dan bila kita mengembalikan kembali nostalgia kepada 5 kisah para Nabi ini, kita dapat melihat yang pertama digambarkan oleh Allah tentang satu umat yang disebut sebagai kaum Rasid, iaitu kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang mereka telah melakukan satu pelanggaran dan pendurhakaan yang paling besar yang tidak pernah dibuat oleh umat-umat sebelum ini, iaitu menduakan Allah, mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah dengan mengambil jalan, iaitu menyembah patung-patung berhala, menyembah tokoh-tokoh yang diidolakan pada zaman mereka. Ya, kita akui, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam memang telah berlaku dosa-dosa yang dilakukan dan dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Tetapi tidak ada lagi umat yang mensyirik dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seawal kisah anak Nabi Allah Adam sudah berlaku kes pembunuhan yang melibatkan Habil dan Qabil. Dan mungkin ada dosa-dosa lain yang dilakukan sampailah ke zaman umat Nabi Nuh. Itu adalah kemungkinan dosa yang dilakukan manusia, tetapi tidak sampai mereka terjebak kepada dosa besar, mensyirikkan Allah, satu dosa yang disebutkan sendiri oleh Allah, tiada ampunan bagi. Bagaimana ini boleh dan bisa berlaku? Kerana terlampau menyanjungi tokoh-tokoh orang-orang soleh yang hidup pada zaman mereka. Yang disembah ini bukan orang-orang bawahan, yang disembah ini bukan tokoh-tokoh biasa, tetapi yang disembah dan diidolakan ini adalah manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang dipenuhi karamah, kurnia dan keistimewaan oleh Allah, yang disebutkan di dalam surah Nuh, seperti Wad, seperti Suwa, seperti Yahus, seperti Ya'ub dan seperti Nas. 5 ini jelas disebutkan nama mereka oleh Allah adalah manusia-manusia saleh, yang mana sebelum ini sekiranya mereka menghadapi kesempitan dan kekangan di dalam kehidupan mereka, mereka mendatangi manusia-manusia saleh ini untuk minta didoakan, kerana doa mereka dimakbulkan oleh Allah.
Apa saja yang didoa pasti diterima, apa saja yang didoa pasti dimakbulkan oleh Allah. Yang nak jadi masalah dan kisah ialah bagaimana ketika Allah mewafatkan dan mematikan kelima-lima tokoh ini. Ada dua riwayat, dua version berkenaan dengan kisah mereka. Riwayat pertama menyebutkan Allah mewafatkan mereka seorang demi seorang selang sebulan. Maksudnya bulan ni mati seorang, bulan depan mati seorang, bulan depan mati seorang, bulan depan mati seorang, bulan yang terakhir mati kesemua. Riwayat dari version yang kedua bukan sebulan seorang, tapi mereka diwafatkan oleh Allah setahun seorang. Tahun ini meninggal, tahun depan meninggal, tahun ketiga meninggal, tahun keempat meninggal, tahun kelima meninggal. Bila tamat dah riwayat kehidupan mereka di atas dunia, bila umat-umat yang pernah hidup di kalangan mereka ni menghadapi masalah, menghadapi kekangan dan permasalahan di dalam hidup, mereka tak ada tempat dah mereka nak pergi tuju. Dulu ada orang baik, ada orang soleh ni kita minta tolong doakan untuk kita. Tapi lah ni tak ada dah. Kita dah kehilangan mereka. Akibatnya mereka mendatangi kubur orang-orang soleh ni, mengenangkan nasib mereka yang sudah kehilangan. Jadi ketika inilah Pak Cik Tan, saya sebut kelas lah tu Pak Cik Tan dah lah. Tahu kan Pak Cik Tan? Abang Tan lah saya Tan. Mari Pak Cik Tan, dia menyamar sebagai manusia. Dia cuba merungkai permasalahan nak melepaskan isu ini daripada kehidupan kaum Nabi Allah. Lalu dia sebagai kapenter, sebagai tukang buat patung, dia menyarankan kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam supaya dibina patung-patung dan diletakkan di tempat-tempat istimewa, spesial dan selalu di mana ulama-ulama besar ini berada. Tujuan yang pertama just nak mengenang. Tujuan yang pertama just nak mengingat. Tetapi lebih jauh bila tidak diperingatkan kepada generasi demi generasi yang ada, yang akhirnya patung-patung ini mula dikalungkan. Patung-patung ini mula diritualkan. Patung-patung ini dijadikan sebagai tawassul, sebagai sandaran kepada permohonan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dah generasi lama meninggal, dah generasi lama mati. Pak Cik Tan mati ke tak mati? Dia tak mati, dia umur panjang, dia boleh create macam-macam cerita. Bila sampai kepada umat-umat yang terkebelakang, yang dah hanyut, dah hilang pegangan hidup, maka yang terakhir pesanan daripada nenek moyang kamu dulu yang sempat aku hidup bersama mereka, mereka minta kalau ada masalah, ada permohonan, ada kekangan dalam hidup, maka sembahlah patung-patung ini dan bermohonlah di samping mereka. Akibatnya berlakulah menduakan Allah, mempersekutu dan mempersyarikatkan Allah. Lalu waktu ini datanglah Nabi Nuh alaihissalam, diutuskan oleh Allah untuk merubah apa yang telah terjadi. Nabi Nuh telah melakukan satu revolusi yang paling besar yang disebut revolusi pemikiran, yang mana perkara-perkara dalam bentuk khurafat, bid'ah dan dongengan yang berlaku di kalangan pemeluk-pemeluk dan penganut-penganut kaum Rasid tadi supaya dibuang di alam pemikiran mereka. Benda-benda macam ni kena buang dari kepala kita. Benda-benda macam ni kena buang daripada otak dan pemikiran. Yang perlu kita bagi tumpuan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tempat kita bermohon, itulah tempat kita berlindung, itulah tempat kita meminta pertolongan. Tetapi Nabi Nuh juga memahami benda-benda seperti dakwah ini bukanlah sesuatu yang boleh dipaksa-paksakan ke atas orang lain. Kita hanya berdakwah, kita hanya mengajak, kita hanya menyeru. Tetapi persoalan hidayah, persoalan petunjuk, persoalan taufik sepenuhnya terletak pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dalam tempoh usia yang diberi 950 tahun, 1000 illa khamsin, 1000 kecuali 50. Berapa? Matematik ala Al-Quran. 950. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas yang dinisbahkan di atas Ibnu Abbas yang beriman dan mengikuti ajakan dakwah Nabi Allah Nuh cuma 80 orang. Tersisa anaknya 3 orang. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Nabi Nuh dapat dakwahkan seorang setahun pun, kalau dengan umur dia 950, berapa orang boleh dapat? Kata setahun seorang, berapa? 950. Kalau setahun seorang, ni 80 orang. Tuan-tuan boleh bayangkan. Mungkin berbelas tahun sampai 20 tahun baru seorang dari sudut purata. Nak ajak orang buat baik ni bukan senang. Nak ajak orang kembali kepada Allah ni bukan senang. Nak ajak orang kembali kepada fitrah agama ni bukan senang. Walhasil, secara data dan statistik yang kita dapat menerusi panduan-panduan ayat Al-Quran, orang yang beriman dan menentang Nabi Allah Nuh, grup mana paling lama? Yang beriman dan suka ke yang lawan dan tentang lagi lama? Hakikatnya di mana-mana lakaran sejarah yang ditunjukkan oleh Allah yang menentang para nabi, yang tak suka para nabi, yang lawan para nabi, jumlah mereka jauh lebih ramai daripada yang beriman dan mengikut ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi dan juga rasul. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah tidak mementingkan kuantiti. Yang Allah pentingkan di sini ialah kualiti. Kuantiti yang banyak tetapi akidah sesat dan tersasar tidak berupaya untuk mengembalikan anda kepada Allah. Yang penting kuantiti walaupun jumlah kita sedikit tapi bermakna. Bukankah dalam awal-awal surah Al-Mulk Allah sudah menyebutkan ayyukum ahsanu amalan. Bukan ayyukum aksaru amalan. Siapa di antara kamu yang paling baik amalannya, bukan paling banyak. Allah bukan nak banyak amalan, tapi Allah nak tengok yang paling baik dari sudut mutu, kualiti, keunggulan, itulah dan itu. Kualiti bukan kuantiti. Kualiti yang banyak tidak memenuhi rukun-rukun, kuantiti yang banyak tidak memenuhi syarat-syarat, pasti tidak akan diterima dan tidak dimakbulkan oleh Allah. Sikit pun dia ada kualiti, dia ada pemaknaan, dia ada rukun, dia ada syarat yang tersusun dan diikuti, pasti dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat keingkaran dan kedurhakaan yang berlanjutan, apa hukuman Allah atas mereka? Banjir besar, taufan, ribut, yang akhirnya semua telah ditenggelamkan oleh banjir besar tadi. Termasuklah anak Nabi Allah Nuh alaihi salam, salah seorang, iaitu Kan'an. Yang terselamat cuma 3 orang, Sam, Ham dan Yafis. Ringkas-ringkas habis cerita Nabi Allah Nuh, datang pula satu kaum yang Allah jadikan kaum ni lebih besar, lebih tegak, lebih hebat, lebih bersemangat daripada kaum yang telah dibinasakan oleh Allah, iaitu kaum Ad. Kaum Ad ni mendiami satu bumi yang disebut sebagai bumi Ahqaf. Bukankah tuan-tuan di dalam Al-Quran ada satu surah yang disebut surah Al-Ahqaf? Nabi yang diutuskan untuk kaum Ad, Nabi apa? Nabi apa? Pengurusi. Nabi lepas Nabi Nuh, Nabi apa? Nabi Hud alaihi salam.
Cuma basic dia berbeza. Patutnya bila saudara kita, keturunan kita yang paling dekat sudah dibinasa dan dimusnahkan oleh Allah, cukuplah itu sebagai iktibar dan pengajaran. Siapa lawan Allah, inilah akibat dia. Siapa tentang Allah, inilah kesudahan dia. Cukup kita pegang demikian. Tetapi sifat manusia ni sentiasa lalai, leka dan lupa. Bila datangnya umat Nabi Allah Hud yang disebut Ad ni, yang Allah bagi kekuatan pada tubuh badan mereka, perawakan dan perwatakan mereka jauh lebih baik dan menarik, apa yang berlaku? Pada zaman mereka, mereka telah membina kota-kota besar, bangunan-bangunan yang tinggi, laksana kota metropolitan. Dan ini dirakamkan oleh Allah selalu yang dibaca oleh imam-imam tatkala dia mengimamkan solat subuh, surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa dia? Adakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Allah telah memperlakukan kepada kaum Ad? Iram Zatil Imad. Iram itu nama bandar mereka, nama kota mereka. Til Imad, dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang hebat, kota kosmopolitan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang mana penciptaan dan kreating mereka ini tidak akan pernah kamu saksikan pada tamadun dan kebudayaan sebelum itu. Tapi akhirnya dengan material dan keduniaan ini menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka mula membina benteng-benteng yang tinggi, mereka merasakan kehidupan ini kekal dan abadi. Lalu mereka merupakan unsur kerohanian yang kedua yang sepatutnya sentiasa diperingati oleh kita semua manusia, yaitu kematian, alam mahsyar, alam akhirat. Bahkan pada zaman Nabi Nuh, ada umat-umat yang mula bersuara mempertikaikan kesalehan dan kebenaran adanya alam mahsyar. Cerita orang tak percaya bab kubur, cerita orang tak percaya bab azab dan nikmat dalam kubur bersungguh sangat jadi batuk. Cerita orang tak percaya soal jawab dalam kubur ni, cerita orang yang tak percaya dihimpun bertemu dengan Allah, diberi buku, diberi amalan, ditimbang amalan, berjalan di sirat, berakhir syurga neraka, bukan hari ini. Tapi seawal umat Nabi Nuh dah ada yang mula mempertikaikan kiamat tu akan ada ke dah? Mati ni ada soal dalam kubur ke dah? Nikmat dan azab kubur ada ke dah? Bahkan inilah tugas Nabi Allah Hud untuk mengembalikan hakikat penciptaan kemanusiaan itu apa? Kenapa kita perlu berhubungan dengan Allah? Kenapa perlu berhubungan dengan manusia? Kenapa perlu mati? Dan apakah hubungan amalan-amalan dan ibadat kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nak pergi? Okay.
Alhamdulillah. Jadi akibat penderhakaan yang dilakukan oleh umat Nabi Allah Hud, iaitu kaum Ad tadi, secara ringkas Allah juga menghukum mereka dengan satu pukikan kuat berupa suara burung yang datang daripada langit, yang akhirnya menyebabkan mereka rebah seorang demi seorang, berkelimpangan tersungkur dalam menerima kutukan dan laknat daripada Allah akibat perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Dan didatangkan angin ribut padang pasir yang menimbus bangkai-bangkai dan mayat-mayat mereka. Itulah kesudahan mereka yang menolak pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga berkaitan dengan umat seterusnya, iaitu kaum Samud, yang didatangkan Nabi dan Rasul kepada mereka, iaitu Nabi Allah Saleh. Tempat kaum Samud disebutkan di dalam Al-Quran iaitu Al-Hijr. Juga ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai surah Al-Hijr. Tempat ini juga disebut sebagai Wadi Qura. Di sinilah hidupnya kaum Samud, yang kalau kita ambil pertimbangan tadi, dah dua generasi sebelum ini yang dimusnahkan, menerima laknat oleh Allah. Patut lebih lagi lah persediaan daripada mereka untuk menolak kejadian-kejadian seumpama ini akan berlaku ke atas diri mereka. Tetapi sekali lagi sifat kelalaian, kelekaan dan hawa nafsu yang diperturuti oleh manusia, di samping campur tangan hasutan-hasutan dan belitan-belitan yang dijalankan oleh iblis dan juga syaitan, akhirnya sekali lagi satu kaum terheret dalam lembah kemusnahan dan kebinasaan, iaitu kaum Samud, yang mana mereka lebih menitik beratkan apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang keturunan mereka dari generasi ke satu generasi. Penyembahan berhala masih lagi bersisa. Dan lebih jauh, ada beberapa riwayat yang menyebut ada di kalangan berhala-berhala tadi adalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam dulu. Jadi mereka memuja, mereka meminta pertolongan kepada beberapa individu yang mereka idolakan, yang mereka patungkan, yang mana sebahagian daripada mereka itu adalah manusia yang terselamat di atas kapal Nabi Allah Nuh. Akhirnya datanglah Nabi Allah, sebab kaum Samud Soleh. Soleh ni adalah orang kaum
mereka sendiri, orang kampung sendiri. Lalu soleh dipertikaikan. Kenapa mesti kamu, wahai soleh? Kenapa Allah lantik kamu jadi Nabi? Kenapa Allah lantik kamu jadi Rasul? Untuk memberi kesedaran kepada kami, untuk mendakwahkan ajaran kamu kepada kami. Sedangkan kalau boleh banyak lagi orang lain yang Allah boleh lantik jadi Nabi dan Rasul untuk memperingatkan kami. Ini menyedarkan dan memperingatkan kepada kita kadang-kadang benda seperti ini boleh berlaku dalam ruang lingkup realistik kehidupan kita sekarang. Kebiasaan bila peringatan, bila dakwah itu datang daripada orang yang dekat dengan kita, orang yang dikenali, satu kampung, satu kawasan, satu taman, payah kita nak dengar. Tambah-tambah jenis abang nak nasihat adik, dia cakap apa? Alah, abang pun lebih kurang, biasa ayat macam ni. Kalau nasihat bapa kepada anak, bapa pun lebih kurang, mak pun lebih kurang, sepupu pun lebih kurang. Jadi dia lebih selesa nak dengar daripada orang luar, orang yang dia tak kenal. Aku habis cerita dah anak aku ni, Din, kan tolonglah. Patut sepak-sepak, patut tampak-tampak. Dan ini juga bukan berlaku dalam bidang dakwah. Tapi biasa kalau kita tengok bomoh-bomoh dan dukun-dukun ni, dia tak terkenal sama orang kampung dia, betul tak? Yang pergi berubat dekat dia tu orang kampung dia ke orang KL? Dia duduk Johor, orang KL turun, orang Negeri Sembilan turun, orang Penang turun, orang kampung dia hebat di mata orang lain tu, orang kampung dia. Seolah-olah itulah gambaran dan analogi yang lebih mudah untuk kita bagi nampak. Tak ada orang lain ke? Hakikatnya kalau datang orang lain sekalipun yang bukan dari kawasan dan kampung mereka, agak-agak mereka nak dengar ke? Tak dengar juga kalau tak mau dengar. Tak dengar juga kalau mata, hati, telinga, pendengaran, penglihatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula mempertikaikan tentang kenabian dan kerasulan. Lepas tu dia mempertikaikan apa? Dia mempertikaikan kalau betul kamu Nabi, betul kamu Rasul, tunjukkan bukti. Tunjukkan tanda. Mana mukjizatnya kalau kamu ni Nabi? Mana mukjizatnya kalau kamu ni Rasul? Secara ringkas didatangkan mukjizat oleh Allah berupa apa mukjizat Nabi Allah Saleh? Keluar apa? Ada seketul batu, keluar apa dari celah batu? Keluar seekor unta. Kalau bukan unta yang keluar pun, binatang yang lebih kecil, dia tetap bermukjizat. Keluar daripada seketul batu seekor ayam. Pelik ke tak pelik? Pelik. Ketul batu. Bukan keluar daripada telur. Kalau yang keluar daripada ketul batu tu seekor kambing pun pelik. Kalau seekor lembu pun pelik. Bahkan unta yang besar lagi lah pelik. Kalau kita kata saya pun ada mukjizat, sekejap lagi dari belakang semak tu keluar seekor kambing. Tiba-tiba keluar sungguh kambing. Padahal kambing tu sesak ke, kambing tu duduk makan dalam tu. Kita tengok hebatlah mukjizat aku. Keluar sungguh kambing. Itu bukan mukjizat, itu andaian dan agak-agak tiba-tiba keluar kambing. Kalau masa tu keluar Abang P macam mana? Oh, tak kena tekaan saya. Mukjizat saya tersasar. Ingat ke kambing, keluar Abang P. Itu andaian, tekaan, agakkan. Siapa-siapa pun mungkin boleh kena, siapa-siapa mungkin boleh tersalah. Tapi ini memang mukjizat. Tapi akibat kedengkian demi kedengkian, nak melumpuhkan usaha dakwah ni, nak suruh makin minima orang yang percaya dan beriman pada Saleh, maka perancangan dibuat. Cerita tentang perancangan, tentang agenda, tentang konspirasi ini bukan hari ini, tuan-tuan. Dah berlangsung sejak zaman Nabi-Nabi dan Rasul. Cuma pemaknaan dan pengistilahan guna pakar. Sebelum timbul istilah konspirasi, kita guna agenda, kita guna perancangan, kita guna pengkhianatan. Hari ini istilahnya lebih moden. Benda sama, apa dia? Nak buat jahat kat orang. Nak buat benda baik kat orang. Bukan benda baik, benda tak baik kat orang. Jadi perancangan yang dibuat nak buat apa dekat unta soleh ni? Kita nak bunuh.
Tadi minta bukti sangat. Bila dah ada bukti, nak buat macam-macam. Lebih jauh nak bunuh unta Nabi Saleh, maka pakatan pun dibuat. Akhirnya terbunuhlah unta Nabi Allah Saleh. Bahkan Nabi Saleh dengan keluarganya sendiri di malam hari juga mereka nak bunuh Nabi Allah Saleh. Bahkan lebih jauh meminta musibah, meminta laknat dan kutukan Tuhan itu disegerakan. Dia buat main-main, dia buat cabaran. Dah kata kalau kami bunuh, kalau kami apa-apakan unta ni, mana dia musibahnya, mana dia laknatnya, mana dia kutukannya, marilah dia cabar pula. Tempoh 3 hari. Mula-mula muka bertukar jadi warna apa? Kuning. Lepas tu muka kamu akan tukar jadi merah, muka kamu akan tukar jadi hitam, kemudian tunggulah balasan daripada Allah. Jadi sungguh makin takut, jadi sungguh makin takut, jadi sungguh makin takut. Akhirnya terjadilah kegagalan dan gempa yang melingkupkan mereka semua. Selang kemudian mari generasi lain. Kalau kira ikut urutan Nabi, kita tertinggal satu Nabi. Yang keempat ni Nabi Lut. Sepatut sebelum Lut ada apa kat celah antara Soleh dengan Lut? Patut Nabi apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Apa sepatutnya? Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah tak rakam perkataan ni pada penisbahan atas Nabi Allah Ibrahim, tapi terus pada anak saudara. Ingat, Ibrahim itu bapa saudara, Nabi Lut ni ialah anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Lut bin Haran. Haran itu adik Nabi Allah Ibrahim. Mereka antara manusia yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim sewaktu berada di bumi Faddam Aram, di daerah Ur, Babylon tadi. Baik, kembali kepada Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ni diutuskan oleh Allah kepada 2 kaum, iaitu Sodom dan Gomorrah. Di sinilah ada 2 kaum yang buat kali pertama dari sudut sosial. Kalau Nabi Nuh tadi buat kali pertama dari sudut akidah. Hani dari sudut sosial, mereka melampaui fitrah kejadian kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lelaki dengan wanita, jantan dengan betina. Tapi mereka langkau fitrah ni, apa yang mereka buat? Mereka buat apa? Mereka buat jantan sama jantan, lelaki sama lelaki, wanita sama wanita, perempuan sama perempuan, betina sama betina. Yang hari ini istilah ni kita simpulkan jadi LGBT. LGBT ni bukan merujuk kepada lembu, gajah, badak, tenuk, tidak. Tidak. L tu apa? Lesbian. B, bisexual. G, gay. T, ada yang sebut transgender, ada yang sebut transseksual, go on lah. Maksudnya kalau kita sebut lesbian, wanita dengan wanita. Kalau gay, lelaki dengan lelaki. Kalau bisexual, dia kadang-kadang dengan lelaki pun dia minat, dengan sama dia pun dia minat. Kalau transseksual pun lebih kurang lah. Kita nak hafal benda-benda mereka ni pun malas kasar. Walaupun suka menghafal, suka tahu ambil benda, ni malas. Pokok pangkal dia, semua perbuatan golongan yang disebut LGBT ni melangkau fitrah kemanusiaan yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang sepatutnya. Jadi mereka buat macam ni, diutuskan Nabi Allah Lut bagi dakwah, bagi kesedaran, bagi peringatan, tak jalan-jalan juga. Sama seperti sebelum ni, hak lawan Nabi jumlah lagi ramai, hak tentang Nabi jumlah lagi ramai. Akhirnya datanglah malaikat-malaikat Allah yang datang menyerupai manusia. Mula-mula mereka bertandang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Pertama untuk menyampaikan berita yang mengembirakan.
bahawa Nabi Allah Ibrahim akan dikurniakan seorang lagi anak melalui isteri pertamanya Sarah. Sebelum ni dah dapat anak Ismail melalui Hajar. Sebab Sarah ni dari sudut biologis memang tak akan mampu mengandung dah. Tapi bila-bila datang saja berita, kamu akan dapat seorang lagi anak melalui isteri kamu. Inilah yang menyebabkan Sarah tertawa. Tertawa, terkejut bercampur gembira kerana tak boleh nak masuk akal, tak boleh nak terfikir bahawa dia akan mengandung dan dapat anak. Sedangkan biologisnya memang sukar dan mustahil, dari sudut umur pun dah menganjak ke usia yang tua. Ini kita perlu ingat, apa saja kehendak Allah pasti akan terjadi. Apa saja qadar yang ditentukan oleh Allah pasti takdirnya akan berlangsung dan berjalan. Ketawa ni dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ishaq. Sebab tu dinamakan Ishaq. Kerana ketika menerima berita mendapat anak ni, Sarah tertawa. Jadi satu lagi berita yang kurang mengembirakan. Nak pergi mana? Kami akan pergi menghancurkan dan memusnahkan kaum Nabi Allah dulu. Pilah. Sama juga menyerupai manusia. Orang-orang tampan, orang-orang handsome. Jadi tetamu Nabi Allah Lut. Yang buka cerita ni siapa? Orang dalam rumah tu lah, isteri Nabi Allah Lut. Pergi keluar bagi tahu kami ada terima tetamu hari ni, handsome apa. Cerita pula kat geng kepala tu dah. Tak ada apalah, serbu lah rumah Nabi Lut. Minta pula secara keras, cara paksa berikan lelaki-lelaki ni pada kami. Dan Nabi Lut sudah menunjukkan jalan. Tunjuk anak-anak perempuan Nabi Allah Lut. Mereka ni lebih berhak untuk kamu kahwini dan nikahi, untuk kamu gaul dan campuri. Pasal apa? Pilih jalan yang salah. Akhirnya dihukum juga. Yang terhukum termasuk isteri Nabi Allah Lut sendiri. Inilah memberi gambaran yang cukup jelas dan meyakinkan bahawa sesiapa pun yang berada dalam lingkungan seorang Nabi dan Rasul bukanlah jaminan bahawa mereka akan terselamat dan tidak tersesat. Anak Nabi Allah Nuh, apa cerita? Anak Nabi. Bapa Nabi Allah Ibrahim, apa cerita? Apa jadi? Bapa Nabi. Ini isteri Nabi. Tak ada keselamatan, tak ada jaminan sekiranya berada dalam lingkungan Nabi. Bahkan pak saudara Nabi Abu Talib pun. Ini kita kena pentingkan, kita kena ingatkan. Jadi kita tak lingkungan Nabi ni lagi-lagi lah. Untuk tersasar, untuk tidak tersesat, untuk terseleweng, lagi-lagi. Akhirnya dimusnahkan, Allah balikkan. Hak atas jadi ke bawah, hak bawah jadi ke atas. Lalu bersemadilah hukuman tersebut, yang tinggal kesan cuma laut mati. Duduk di mana sekarang? Jordan, laut mati, Dead Sea itu. Yang mempunyai tingkat garam yang tinggi. Maksudnya orang tak pandai berenang pun pergi situ terapung. Maksudnya kalau dia pergi tenggelam tu, agak-agak apa cerita? Orang lain semua pergi terapung, dia pergi air terus. Adakah dia huruf L ataupun G ataupun B ataupun T, wallahu a'lam lah. Dulu orang kata tak ada ikan, sekarang ada dah ikan. Satu kepelikan juga, wallahu a'lam lah. Dulu tu orang tak pernah jumpa ke, dah memang ada, orang tak pernah tengok, saya pun tak tahu. Baik, kembali kepada yang kelima, Nabi Allah Shu'aib. Nabi Allah Shu'aib ni, kaum dia ni sebenarnya Allah sebut dalam Quran kaum Madian. Tapi ada satu lagi Allah sebut dalam Quran, Ashabul Aikah. Dia juga ada keterlibatan dengan Nabi Allah Shu'aib. Kaum Madian ni satu kaum yang suka menipu dalam ekonomi, menipu dalam timbangan, menipu dalam takar, menipu dalam neraca. Time dia berurus niaga dengan orang lain, time beli barang dengan orang lain, dia minta halal berhalal lah, halal lebih-lebih lah, tak apa. Kalau minta time dia beli kat orang, time dia jual kat orang, dia kurangkan timbangan, susutkan timbangan. Hak patut 2 kilo, sekilo bunga-bunga nak hampir 2 kilo, dia kurang. Time beli dengan orang, dia suruh lebih-lebih. Dan dia melakukan penyembunyian. Dia panggil apa? Style perniagaan ekonomi yang
kita beli barang banyak-banyak, kita sembunyikan barang tu, bila orang tak ada bekalan ni di pasaran, harga tu akan naik, lepas tu baru dia start jual. Ini satu bentuk penipuan di dalam perniagaan. Jadi mereka buat benda ni, tapi mereka anggap mereka hebat berniaga, tera berniaga, sebenarnya gharar dan penipuan. Dan mereka satu lagi sifat suka duduk di simpang-simpang jalan lagak gangsterism. Orang lalu kacau, orang lalu buat hal, bahkan lebih jauh kalau ada kafilah perniagaan dan perdagangan, kalau mereka nak barang, mereka rompak, mereka rampas, mereka curi. Itu kaum Madian. Kalau Ashabul Aikah dia terkait dengan satu ritual, sebab Ashabul Aikah ni mereka ada satu tanah. Kita tahu di bumi Timur Tengah biasa bentuk geografi dan bentuk muka bumi mereka macam mana? Kering, kontang, tandus, gersang. Tapi ada satu tanah tu begitu subur. Pelik satu tanah tu. Jadi tumbuh pokok-pokok macam-macam. Jadi mereka pergi belit-belit tali, belit-belit pinang, pergi buat ritual di situ. Sembah pokok pula, tak ada kerja. Jadi Allah hukum juga. Baik, walaupun kelima-limanya ni dia dijadikan panduan untuk kita, bukanlah bila Allah hukum dosa tu berakhir di situ. Semua dosa-dosa yang dilalui sebelum Nabi-Nabi dan Rasul Nabi Muhammad ni Allah himpun balik duduk di zaman kita. Kalau dulu satu pesen saja, nak kena hadap. Mari hak ni pesen lain, nak kena hadap. Mari hak ni pesen lain. Kali ni bila berkumpul semua di sini, agak-agak tak pening ke kepala kita? Setiap hukuman yang Allah buat, benda tu tak berakhir. Mati lemasnya pengikut Nabi Nuh, adakah juga penyembahan berhala atas muka bumi berakhir? Hari ini tak ada berhala kan? Betul tak? Ada kan? Betul ke tuan-tuan? Ada kan tak ada? Dulu 5 ekor, sekarang? Tuan-tuan nak kira pun rasa tak habis. Tak cukup dengan ada di tempat khusus, dalam bilik masing-masing pun ada seekor seorang lagi. Ini hakikat, ini kenyataan. Akibatnya benda ni tetap berterusan, bertali arus dan sentiasa ada. Maksudnya tugas kita sama macam tugas Nabi Allah Nuh dari satu konteks, dari satu sudut. Lepas tu yang kedua, jenis manusia-manusia yang tak percaya, tak beriman kepada hari akhirat. Dunia saja kita fikir, material saja, kebendaan saja, kerohanian dari sudut roh, dari sudut jiwa, perasaan, bertemu dengan Allah balik, syurga neraka ni tak ada. Hilang habis zaman Nabi Hud ke ada lagi? Ada lagi ke tuan-tuan? Ada. Mari pula zaman Nabi Saleh, hak jenis tak percaya Nabi ni, tak mengaku Nabi ni. Nabi ni bohong saja, tak ada sejarah Nabi, tak ada sejarah Rasul. Siapa yang buat cerita? Muhammad buat cerita. Dia kata Tuhan dia Nabi itulah, Nabi ni lah, Nabi ni lah. Padahal tak ada pun Nabi ni. Tak wujud dalam sejarah. Ada tak orang yang bangkang dan mempertikaikan kewujudan dan substansi Rasulullah SAW dan Nabi yang lain? Ada. Cerita orang lawan Nabi ni sentiasa ada. Mari umat Nabi Lut, tak ada tak? Tak ada ke LGBT? Kerana ada lah orang letak LGBT tu. Kalau tak ada, orang tak letak. Lepas tu makin melampau-lampau. Kalau dulu tu, walaupun lagu tu, dia masih jantan-jantan, betina-betina. Hak cerita hari ni lebih lagi, lebih hardcore. Hak jantan betina, itu hak biasa. Jantan-jantan, betina-betina, lebih jauh hak jantan betina pun okey, betina-betina pun dia okey. Dia boleh dua anak. Semua tak apa. Untuk dia bermesra dan melakukan perbuatan terkutuk tu. Habis dah bagi limit dengan orang ni, dia puas, dia boring, dia buat dengan apa? Dia pergi haiwan-haiwan binatang pula. Berselera dengan kuda lah, berselera dengan lembu lah, berselera dengan ayam lah. Lepas tu hak perempuan pula jenis apa? Bubuh belut lah, bubuh ulat lah, buah-buahan tempatan pun ada, sayuran-sayuran tempatan pun ada. Lepas tu habis dah zaman tu, dia cari pula hak lain. Nak cari kelainan, manusia puas dah, binatang puas dah, sayur puas dah. Jumpa pokok-pokok kayu belumbang pun okey lah.
Busuk-busuk jantan ada lubang pun okey lah. Pi busuk tak baru ada lubang, okey ni ketat lagi. Lepas tu lebih jauh lagu mana? Mungkin lepas ni kalau kita bagi vacuum ke exhaust kereta pun mungkin jalan juga. Nak habaq dah peringkat teruk. Peringkat teruk dah otak manusia ni. Tanpa haluan, tanpa pegangan, tanpa pedoman hidup. Semua dia nak try, semua dia nak redak. Macam seolah-olah ni kita tak ada Tuhan punya. Kita tak ada peraturan hidup. Kita tak ada agama. Kita tak ada kepercayaan, tak ada pegangan. Kosong. Kita nak jadi manusia bebas seperti ini. Inilah yang dikatakan manusia bebas. Bebas untuk kita bertindak. Bebas untuk buat segala-galanya. Tapi ingat, selagi naluri kemanusiaan itu ada had-had dia, ada limit dia. Apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Itu sebagai manusia. Bahkan lebih jauh kalau sandar pula atas agama, lagi banyak apa yang perlu kita buat, lagi banyak apa yang tak boleh kita buat. Mari zaman moden ni, zaman Syuaib menipu meniaga, menipu timbangan. Tak ada itu. Tak ada juga. Ada usahawan-usahawan, peniaga-peniaga, MLM, Pak Mantelu, Pak apa pun tak kisahlah. Yang penting dia berniaga tu nak kau keuntungan atas usaha orang lain. Dia nak menangkan kehebatan dia atas lemah dan keuzuran orang lain. Ambil jalan mudah, ambil jalan pintas, ambil jalan singkat. Hakikatnya semua tu berlangsung. Sampailah zaman Nabi Muhammad pun hak macam-macam tu. Hak hadapi tu orang-orang hak terlibat dengan selalu berperang, pelacuran, pembunuhan, bunuh anak perempuan hidup-hidup, suka mabuk-mabuk, suka berjudi. Tu dipenuhi pada zaman Rasulullah. Mai sini. Hari ni dia berkumpul, hari ni lah kita nak hadap. Boleh ke buat kerja ni seorang-seorang? Tak boleh. Itulah kena ada perpaduan, kena ada kesatuan antara kita. Jadi bila nak berbicara tentang perpaduan dan kesatuan, saya kelas, saya tukar tajuk lain. Ni kira santai. Selalu kalau kita nak santai, happy-happy, kita pergi mana? Kita pergi mana? Kita pergi kedai lah. Kita minum-minum, gembira-gembira, santai-santai, happy, bukan jomblo happy. Baik. Tentu tuan-tuan mungkin pernah tengok satu YouTube saya, tapi saya nak bawa benda ni sebab ada kepentingan, iaitu metaphor of coffee. Siapa pernah tengok? Metafora tentang kopi. Malam ni kita nak cerita, kita nak sembang kedai kopi. Selalu orang ajak sembang kedai kopi ni Datuk AC Mizal. Dia jemput artis-artis terkenal dengan kereta-kereta legend, dia call, dia panggil, pergi sembang lah. Cerita tentang orang berkenaan di mana-mana kedai-kedai kopi. Baik. Jangan ingat benda ni mudah, jangan ingat benda ni lawak. Tapi saya nak suruh tuan-tuan dan nak ajak tuan-tuan berfikir di sebalik metafora kopi. Bila kita berbincang tentang kedai kopi, selalu kita sebut kalau kita nak keluar, biasanya orang-orang nak jenis, bila dia buka pintu saja, bini akan tanya, isteri akan tanya, abang nak pergi mana? Dia jawab nak pergi mana? Keluar sat, minum. Di mana? Kedai. Dia akan biasa sebut nak pergi kedai kopi. Walaupun dia kata nak pergi kedai kopi, air yang dia minum tak semestinya air kopi. Kadang-kadang dia kata nak pergi kedai kopi, dia order air minum. Dia pergi kedai kopi, dia order teh ais. Dia pergi kedai kopi, dia order air dalam botol. Dia pergi kedai kopi, dia order air dalam tin. Tapi dah sinonim dengan masyarakat kita, nak keluar minum, pergi kedai kopi. Kedai kopi. Pernah tak kalau isteri kita tanya nak pergi mana? Sebab kita nak minum Milo, pergi kedai Milo sat. Kalau nak minum teh, pergi kedai teh sat. Kita tak sebut kedai teh, tak sebut.
Kedai Milo tak sebut, kedai Nescafe tak sebut, kedai koko. Kita sebut kedai kopi dan kita faham dah kopi ni walaupun kedai kopi dia menyediakan pelbagai menu minuman. Kita boleh order apa. Baik. Kembali kepada isu permasalahan kedai kopi, saya nak gambarkan di sini sebuah kedai kopi atau warung kopi atau restoran kopi atau di mana-mana kafe tentang ayat kopi adalah gambaran dunia dan alam semesta yang kita tinggal sekarang. Cuba tuan-tuan letak sejenak kedai kopi yang kita nak masuk ni dunia yang kita hidup sekarang. Dunia yang kita ada sekarang. Dan confirmnya kedai kopi ni ada pemilik dia, ada tuan dia. Yang kita gambarkan dalam istilah agama sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dan langkah saja dalam kedai kopi, di sana adanya banyak meja-meja. Yang pastinya dalam dunia ni bukan hanya ada penganut kopi semata-mata yang saya istilahkan agama kopi ni ialah agama Islam. Bukan Islam tu kopi, bukan Islam tu agama kopi. Ni sebagai metafor nak bagi faham. Bila ada banyak meja dan banyak menu, pastinya ada peminat-peminat kepada minuman lain selain kopi. Jangan ingat geng kopi saja akan ada dalam kedai ni. Dan anda tak akan mampu untuk melihat semua meja tadi akan minta minuman yang nama dia kopi. Pasti adanya permintaan selain daripada kopi. Bila masuk saja satu meja, mungkin ada orang minum kopi. Bila masuk saja satu meja, mungkin ada orang minum teh. Ada orang minum Nescafe. Ada kumpulan minum koko. Ada kumpulan minum Milo. Ini menunjukkan dalam kedai kopi dunia yang kita ada ni selain daripada agama Islam, adanya kepercayaan-kepercayaan, anutan-anutan dan agama lain yang mereka juga sedang menikmati minuman masing-masing. Nak kira nama Milo ke, nama apa ke, Goa. Kita boleh hidup aman. Kita boleh hidup damai selama mana semua meja-meja tadi minum dan menikmati minuman masing-masing tanpa ganggu minuman dan kondem minuman orang lain. Kita geng kopi minum saja, tak kacau geng teh, tak kacau geng Milo, tak kacau geng Nescafe. Dia pun senyum kat kita, minum. Walaupun dia tak minum kopi, tapi dia menghormati orang yang minum kopi, dia menghormati orang minum Milo. Kalau dia tu golongan teh, tak jadi masalah, tak akan ada pergaduhan. Kalau saling masing-masing menikmati masing-masing minum dan menghayati minuman masing-masing, tanpa kritik, tanpa kondem, tanpa cari kesalahan minuman-minuman lain. Yang jadi masalah hari ini ialah masing-masing mencari kesalahan minuman selain apa yang dia nikmati dan minum tu yang bermasalah. Tapi kita biarkan minuman lain. Kita nak cerita masalah dalam keluarga kopi kita. Bila saja kita masuk dalam kedai kopi, pastinya siap menanti kita orang-orang yang akan melayani kita. Siapa? Waiter or waitress. Waiter or waitress, lelaki waiter, perempuan waitress. Dan sebab kedai ni kedai kopi, maka penawaran pun dibuat. Waiter or waitress hanya boleh melakukan penawaran. Dia sekali-kali tak boleh melakukan paksaan. Sebab kita nak jual kopi, kita nak jual agama Islam, nak menyedarkan orang tentang Islam, nak menyebarkan dakwah Islam, dan nama kita pun kedai kopi, maka penawaran pertama kita kena tawarkan kepada orang kebaikan kopi yang disediakan. Jadi di kedai kami yang terbaik ada kopi. Kenapa tuan-tuan mesti minum kopi kami? Kena jelaskanlah kebaikan-kebaikan dia. Apa dia kopi ni? Kenapa kami pelanggan mesti minum? Apa istimewa dia? Apa kebaikan dia? Apa kehebatan dia? Sebab kopi kami ni adalah daripada biji-biji kopi yang terpilih. Biji-biji kopi yang diimport. Biji-biji kopi yang terbaik, yang penuh kualiti, penuh aroma. Macam-macam lah Arabica, apa ke nama tu.
Jadi tuan-tuan perlu minum dengan bancuhan-bancuhan yang terbaik, dengan blendernya, panggangnya. Kita cerita semua hak baik tentang kopi. Sebab kita nak buat penawaran tentang apa ni? Tentang kopi. Tapi di samping kedai kami, tuan-tuan boleh tengok menu-menu pada dinding. Kami juga menyediakan selain daripada kopi, teh ada, limau ada, Milo ada, koko ada, cuma dia bukan jadi keutamaan kami. Jadi kami tak paksa tuan-tuan minum kopi, order kopi. Cuma kami nak cakap yang terbaik yang kami boleh sedia kopi. Jadi kita pun nak duduk ni melakukan permintaan tawar-tawar. Oh lagu tu gaya sedap ni cerita kopi ni, marilah kopi. Tapi janganlah buat bila waiter mari, pasal kau muka hang sama macam Haji Dogil. Sebab mimpi punya cerita kan, mari waiter muka sama. Baik, jadi kita tak boleh nak buat paksaan. Orang berhak minta dalam tu apa yang dia rasa nak minum, apa yang dia rasa nak nikmati. Dan kita layan semuanya. Begitulah tuan pemilik kedai, dia tak pernah menganiaya. Hang nak minum ni, dia bagi minum. Hang nak minum Milo, minumlah. Minumlah kopi, minumlah apa pun, semua dia bagi. Maksudnya yang beriman ke, tak beriman ke, Muslim ke Muslim, semua menikmati kehidupan masing-masing. Baik. Sekarang ni, bila kita sebut tentang kopi, yang paling penting untuk menjadikan kopi ni terbaik, siapa? Fungsi paling utama. Tuan punya kedai ni akan berharap pada siapa? Orang yang nak menghasilkan kopi terbaik, siapa dia? Barista. Who is barista? Barista ni istilah perkopian. Orang nak bancuh kopi tu, dalam iklan apa, Wonda Coffee tu yang pakai baju kok sekerat, yang pakai bow tu, orang gaduh isteri dengan laki dia, tenang, okey, relax. Itu dipanggil barista. Dialah yang akan apa? Dialah yang akan panggang kopi, dia akan rebus kopi, dia akan racik kopi, dia akan pahaluh kopi, dia akan kacau, dia akan campur ni, menyediakan. Barista mesti terbaik. Apa yang disebut barista di sini, barista paling unggul ialah siapa yang kita cerita awal tadi? Siapa barista paling unggul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, nabi-nabi dan rasul yang lain, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama sampailah ke zaman. Baik. Sekarang tugas barista ialah nak bagi orang nikmati kopi ni, biar dia nikmat, tak mau tukar dah kepada minuman lain. Jadi nak jadi barista macam ni, kena unggul sungguhlah, kena terbaik sungguhlah, kena berkualiti sungguhlah. Nak memastikan setiap kali orang minum dia, tak mau dah lain. Oi, kena kopi hang ni memang tak mau dah teh. Kena kopi hang ni tak mau dah Milo. Kena kopi hang ni tak mau dah ayak lain. Memang kopi je. Nak biar bagi sampai tahap tu power. Jadi barista yang pertama, asas kita nak buat kopi ni 3 je. Nak bagi jadi ayak kopi ni 3 saja. Yang pertama apa dia? Nombor 1, nak bagi jadi ayak kopi ni, benda asas paling pertama ialah kopi lah. Dah nak kata nak buat yang kopi, takkan nak ambil daun teh. Memang biji kopi lah. Biji kopi pula biji kopi yang terpilih, yang berkualiti. Bukan biji kopi yang pecah-pecah. Bukan biji kopi yang dah hangit. Bukan biji kopi yang dah rosak. Bukan biji kopi yang dah dimasuk hapuk. Bukan biji kopi yang masuk binatang-binatang halus. Itu kita singkir awal-awal lagi. Nak yang terbaik, biji kopi yang terbaik. Anda tentu pernah mendengar hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pertemuan Nabi Muhammad dengan seorang lelaki yang tiba-tiba datang dan mendekati Rasulullah, lalu duduk belaga kepala lutut dengan Nabi, meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Inilah hadis berkenaan dengan iman, Islam, ihsan. Biji kopi inilah teras, iaitu iman. Inilah akidah, inilah keyakinan, inilah kepercayaan, itulah biji kopi sebagai asas kita nak buat kopi. Tak ada akidah, fail. Tak ada keimanan, fail. Tak ada kepercayaan, fail.
Jadi atas dasar tersebut, kopi ni walaupun biji asal kita kena panggang, kita kena rebus, kita kena kerat, kita kena peracuk, kita kena racik menjadi sehalus-halus kopi. Boleh atau tidak anda nak mengatakan kepada saya, ambil 3 butir kopi, biji sebiji, buat apa tu? Minum kopi. Bolehkah kata minum kopi? Dia ambil yang tak buat apa-apa, 3 biji, 3 ketul, minum air. Lepas tu bila kita tanya, hang buat apa? Minum kopi. Bolehkah dikatakan minum kopi walaupun yang dia telan tu biji kopi? Dia anggap minum kopi ke? Tak akan dianggap minum kopi. Atau kalau dia ambil yang dah serbuk tadi, yang dah diracik halus, dia ambil yang tu, dia buat style Mr. Bean kan? Serbuk. Lepas tu berkumur, bubur susu sikit, gula sikit, Mr. Bean kan? Lepas tu hang buat apa? Minum kopi. Boleh dikatakan minum kopi? Tidak, tuan-tuan. Ini memaksudkan kepada kita sekadar pemahaman, sekadar literal tak akan menjadikan kita beriman dengan sebenar-benar keimanan. Walaupun biji kopi itu adalah kopi, serbuk itu adalah kopi, seumpama kita belajar tentang akidah. Kita belajar tentang akidah dari sudut kefahaman dan biji kopi itu, kita belajar sifat 20. Ada 4 kan? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kalau dari sudut telan tadi, semua orang boleh hafal. Cuba hang hafal, wujud, hidam, bakok, mukhalafah. Adakah bila seseorang tu boleh hafal, seseorang tu boleh baca baris, adakah dia benar-benar dikatakan beriman hanya kerana hafal sifat 20 nama semata-mata? Hafal nama saja, hafal sifat saja, wujud hidam jadi habis, beriman. Beriman. Seberimanan ni menuntut pelaksanaan. Pelaksanaan tu yang kena yakin, kena percaya melalui sifat-sifat yang disebut. Bagaimana kita hanya boleh sebut sifat, tapi kalau tanya makna kelaut. Apa makna wujud? Makna wujud ialah maha melihat. Sebab dia hafal je, wujud hidam, bakok, mukhalafah, dia hafal je. Tapi bila tanya apa makna wujud? Maha melihat. Apa makna hidam? Maha menghancurkan. Hancur tu boleh. Perlu ada kepahaman, perlu ada pengenalan, perlu ada penghayatan, perlu ada keyakinan. Sekadar ambil 3 biji berat, anda tak akan dikata meminum dan menikmati kopi. Ingat, benda ni kena apa biji kopi? Kena racik bagi peralut. Jangan kita ambil Quran seketul, kita dah dikatakan berakidah. Ambil Quran seketul, kita dah dikatakan beriman. Benda ni kalau tuan-tuan memondok dulu, faham memondok? Maksudnya kita masuk pondok-pondok ni yang duduk depan saya ni, yang mungkin 50-an, 60-an, 70-an, yang terlibat dengan aktiviti pemondokan dulu. Kadang-kadang ada juga yang jadi tikuh mondok pun ada, waktu memondok tu. Baik, kita nipis je tauhid. Tapi ingat ke nipis ni, mungkin hari ni kalau kita belajar, kita baca, seminggu tak sampai. Tapi bila tanya, tak tahu apa. Bila tanya, tak boleh nak tafsir. Bila tanya, tak boleh nak hurat. Tapi orang dulu senipis ni mungkin berapa tahun baru dia, tuan-tuan? Mungkin 5 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin 10 tahun. Sebab Tok Guru buat apa? Tok Guru dulu bukan satu muka sari, bukan satu muka surat sari, kadang-kadang sebaris, tak habis sari. Sebab apa? Dia bagi lumat sungguh, dia racik sungguh, dia peralus sungguh, dia dakik sungguh. Nak suruh anak murid dia ni bila keluar tu boleh syarah seperti dia, boleh hural seperti dia, faham dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan akidah, apa yang dikatakan tauhid. Sebab kita tak buat seperti yang telah diturunkan secara turun-temurun ini, kita hanya baca, kita hanya faham, maka kita juga menganggap kita sudah bertauhid dengan sebenar-benar tauhid. Tetapi kadang-kadang daripada pemahaman kita, penghuraian dan pentafsirannya amat-amat terseleweng dan kelau.
Jadi yang tukar peracik siapa? Ulama-ulama lah, guru-guru kita lah, tok-tok guru kita lah, nak suruh hadam sungguh, nak suruh likat, nak suruh sebati dengan unsur yang kedua. Lepas ada biji kopi, nak jadi ayat kopi kena ada apa? Sebut tadi nak pun dalam apa? Kena pun dalam ni, tak lagi dah. Tak kata ayat kopi, kena ada ayat lah. Kena bubur dalam air. Air itulah syariat. Air itulah syariat. Jadi akidah tadi kena dileburkan, kena ditumbangkan dalam syariat. Kita kena kacau. Sebab tu kita nak racik halu-halu supaya dia sebati, dia likat, dia masuk sungguh bersatu kedua-duanya. Kalau bayangkan kita buat ambil tak indah, tiba-tiba kacau, timbul hak pecah. Maksudnya ada kekurangan, kacau-kacau timbul 3 biji. Hak tak terblender, hak tak teracik tadi. Jadi adanya kekurangan-kekurangan perlukan filter yang kita panggil penapis. Okeylah kalau nak guna penapis. Ni kadang-kadang bila jadi lagu tu, hak air pun dia telan, hak pecah-pecah pun dia telan, hak biji pun dia telan. Jenis malas bagi penapis ni. Tak ada penapis pun tak apalah, ayat tu okey dah. Adalah hak kecil-kecil, hak tak hancur elok pun dia telan, hak 3 biji ketul-ketul telan juga. Akibatnya bercampur, hak sebati, hak tak sempurna, hak tak dibuat apa lagi. Untuk secara zahir kopi sungguh tak ada masalah pun. Tapi ni bab akidah, ni bab syariat. Tapi kalau kata air tu syariat, lepas tu orang lain hak buat ayam teh tadi tak guna air ke? Air juga. Hak buat air Milo tadi tak guna air ke? Air juga. Tapi air ni nak buat ayat kopi ke Milo tuan-tuan, dia tak boleh buat ayat ni. Masuk ayat ni ayat apa? Ni ayat sejuk. Kita nak buat ayat kopi, ayat Milo, ayat apa? Kena ayat panas. Memanaskan air, menggelegakkan air, menghangatkan air, itulah tariq. Di mana ada syariat, mesti ada tariq. Saya nak sebut awal-awal tariqah yang saya maksudkan di sini adalah tariqah wajib, bukan tariqah yang nak dinisbahkan kepada aliran tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada perkumpulan tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada gerakan tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada nama-nama tertentu, tidak. Nak bahaskan di sini ialah tariqah wajibah. Tariqah wajib. Dia mesti bergabung dengan apa? Bergabung dengan syariat. Dalam bahasa Arab, syariat itu apa? Kalau kita pergi belajar Timur Tengah, syariat tu, syariat ni, syariat tu, syariat ni. Apa dia syariat? Jalan. Tariq. Syariat jalan. Tariq pun jalan. Dua-dua pemaknaannya adalah sama, jalan. Tapi ingat, substansinya berbeza. Apa yang membezakan syariat dengan tariqah? Syariat dia lebih kepada pengenalan, lebih kepada pemahaman, lebih kepada teori. Tetapi tariqah ialah pelaksanaan daripada teori, daripada pengenalan, daripada ilmu dan daripada kefahaman syariat tadi. Anda sebenarnya sudah bertariqah sejak sekian lama. Tapi jangan anda sandarkan tariqah-tariqah dengan nama tertentu, tidak. Itu biar bukan bidang perbincangan malam ini. Bagaimana ini boleh berlaku? Baik. Bila sebut kedai kopi, saya nak bagi analogi yang cukup mudah untuk anda faham tentang syariat dan tariqah. Pertama ialah, bila kita nak pergi kedai kopi yang terbaik, kita pun tanya orang, abang, di sini apa? Bandar Baru, Cemerlang, Puteri Wangsa. Okey. Saya baru datang. Okey, pengerusi, di mana kedai kopi yang kira-kira di kawasan Puteri Wangsa ni yang terbaik? Pengerusi bagi tahu ada di hujung Tanjung. Tapi dah saya orang baru, tak pernah sampai. Tak apalah, saya akan pergi cari. Apa nama kedai kopi tu? Kedai kopi ABC contoh. Kedai kopi ABC, hujung Tanjung. Ada di kalangan manusia, bila dia nak cari kedai kopi yang dia nak pergi minum kopi terbaik di sana, dia akan hadap dua jalan.
Pertama sekali dia buat cerita diri sendiri. Sesat ke tak sesat, aku pi juga. Jauh ke dekat, aku pi juga. Boleh ke tak boleh, aku akan sampai juga. Dia tak tanya orang, tak tanya tu, tak tanya ni, dia pakai ikut rasa. Kok ni kot, kok ni kot, tengok Tanjung ada kot. Pi, sampai, dia boleh sampai, dia rendah pun. Tapi mungkin lambat, mungkin sesat banyak kali. Mungkin dah masuk ke kawasan lain, mungkin terkeluar ke daerah lain, tapi sebab dia main rendah, sampai. Yang kedua, ni metod yang patut kita ambil. Bila kata kita tak tahu, bila kata kita jahil, bila kata kita bodoh, bila kata kita tak ada ilmu, panduan dan maklumat, kita akan buat apa? Tanya orang. Okeylah, dah kata di Tanjung kedai ABC yang terbaik, pengerusi pula. Saya ni orang baru di sini. Cubalah anggarkan lepas pada jalan ni nak pergi ke mana. Kita dengar dulu. Okey, macam mana tu? Dia bercakap pergi straight, jumpa simpang 4, ambil kiri ni. Kita dengar. Kita ambil panduan. Kita bayangkan zaman ni tak ada waste lagi ya. Sebab lah ni orang akan waste semua dah. Bayangkan tu. Kita akan tanya. Kita pun follow panduan dia. Okey, simpang 4 tadi dia kata kiri. Okey, kita kiri. Walaupun sana mungkin kita akan tersesat sebab kita bukan boleh ingat kiri kanan tu dengan sempurna. Jauh ni. Di tengah jalan tu kalau sesat lagi, kita ambil sikap. Buat bodoh ke tanya orang juga? Tanya orang juga, berhenti. Pakcik. Agak-agak lepas ini ni macam mana nak pergi warung ABC dah? Oh, anda akan pergi sini. Kita tak berhenti tanya orang. Kita tak berhenti cari petunjuk. Kita tak berhenti cari hidayah. Akhirnya kita jumpa. Agak-agak tuan-tuan nak pilih jalan mana? Jalan satu ikut suka hati rendah sampai juga. Dengan jalan bila anda tak tahu, anda tanya orang. Mana agak-agak lebih cepat sampai? Jalan yang kedua, tanya orang. Siapa yang paling otoriti dan ada prioriti dalam agama kita? Ulama-ulama kita lah. Belajarlah dengan mereka. Tapi apa beza syariat dengan tariqat? Syariat tadi tanya jalan. Syariat tadi tanya, lepas kok ni kok mana? Kok ni. Lepas kok ni kok mana? Kok ni. Lepas kok ni kok mana? Kok ni. Tu syariat. Tang mana jadi tariqah? Bila bermula tapakkan kaki pertama anda melangkah menuju ke warung ABC, itulah tariqah. Tadi tanya saja, start dah. Tap, itulah tariqah. Anda dah berjalan menuju ke situ. Tu kalau berjalan. Kalau jenis motor, bila anda letak punggung atas pelana, start switch, start anda pegang handle motor, start anda kacik clutch, start anda masuk gear, start anda pulang, itulah tariqah. Hak ada kereta, letak punggung atas, seat, tutup pintu, nyanyi, buka radio, Johor FM. Johor FM, lagu apa pun yang keluar, bantailah. Sebab bukan kepentingan pada lagu pun, cuma nak menghidupkan suasana. Kemudian, sama tadilah, tekan kelas, masuk gear, tekan minyak jalan, itulah tariqah. Anda start berjalan dengan cara apapun, itulah tariqah. Syariat bersifat umum pengetahuan. Wa aqimus shalah, tunaikanlah sembahyang. Umum pengetahuan untuk kita, kefahaman. Tapi bagaimana nak sembahyang? Cari-cari dalam Quran, tak ada tata cara pelaksanaan solat kecuali akan dijumpai pada sabdaan-sabdaan Rasulullah. Buka hadis. Pertama kena niat angkat takbir, rujuk hadis ni sampailah Assalamualaikum. Tapi dia sekadar tetap pengetahuan. Tu syariat, kita tak buat lagi. Bila anda dah start ambil wuduk, berhadapan betul-betul menghadap kiblat, niat Allahu Akbar, itulah tariqah. Anda sedang menjalani syariat yang anda difahamkan. Agak-agak anda hari-hari bertariqah ke? Atau anda langsung tidak bertariqah? Hakikat sunnah. Sebenarnya anda sedang bertariqah, sedang menuju. Inilah tariqah wajibah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Anda dah memang bertariqah hari-hari mengikut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam ibadat dan amalan-amalan. Memenuhi rukun-rukun dan syarat untuk bagi sah. Apa yang wajib,
apa yang jadi tak sah, apa yang jadi terkeluar daripada ibadat. Semua kita belajar. Bahkan dalam zakat sekalipun, kita belajar zakat umum dalam syariat. Ada nama zakat harta, zakat tu, zakat ternakan, zakat buah-buahan, zakat ni. Tapi bila anda tak bayar tu, ni zakat perniagaan saya. Itulah tariqah. Inilah zakat buah-buahan saya. Tariqah. Inilah zakat tanaman saya. Tariqah. Bila pelaksanaan berlaku, anda sedang menjalani. Kemudian puasa, belajar. Puasa wajib bulan Ramadan, puasa sunat hari mutih 13, 14, 15, puasa sunat tu, puasa sunat ni. Tapi bila anda start betul-betul menjalani puasa, anda sedang bertariqah dengan puasa anda. Haji pun sama, belajar haji bab tu bab ni, tu syariat. Bila anda start pergi haji, niat, tawaf, sa'i, betul-betul, anda sedang bertariqah. Di mana lagi anda nak menafikan tariqah dalam kehidupan anda? Inilah tariqah wajib yang kita bincang hak luar, hak nama macam-macam, hak aliran macam-macam, grup macam-macam, tu yang sunnah. Anda nak tambah boleh, anda nak kekal hak ni pun boleh. Boleh faham tu? Baik. Sebab itulah dalam apa-apa pun ada wajib, ada sunnah. Semayang wajib, ada tak semayang sunat? Ada. Puasa wajib, puasa sunat. Zakat harta, zakat diri. Lepas tu hal lain-lain, anda kata sedekah ke, infak ke, bagi ke orang tu ke, fi sabilillah ke. Haji, dia ada umrah. Dia ada ziarah. Benda wajib ni, anda rasa boleh kawal diri anda dengan kewajipan tu dah settle. Tapi ada setengah orang ni, apa makna sunnah? Sunnah dalam amalan dan ibadat mempercantikkan, memperelokkan yang sedia ada. Contoh mudah. Anda datang hadas besar. Cara nak bagi hilang, cara nak bagi rilis hadas besar, apa perlu anda buat? Nak bagi terangkat hadas anda, kena mandi. Mandi wajib. Bila anda mandi wajib, anda gosok, tenyih, gonyong apa semua dengan niat sampailah habis, selesai. Terangkat dah hadas anda. Terangkatlah, hilanglah. Tu yang wajib pun, selesai dah. Tapi lepas mandi tu yang pergi duduk di cermin, rasa kusuk masak, tak sempurna. Kita pun brain cream, Cock10, Revive, gel tu, gel ni, pomade, ikut dia lah. Sikat. Ini wajib ke sunnah? Sunnah. Maksudnya tak buat benda ni pun mandi wajib dah settle ke tadi? Dah settle dah. Ini nak memperelok dah. Hak wajib selesai dah. Lepas mandi tu nak pergi kemat dah. Lepas tu hak perempuan, bibir nampak kering dan kusam. Okay. Ambil lah Maybelline ke apa kadang. Alat tu lipstick merah ke kelabu, ikut tuan-tuan lah. Pipi pula Allah kusam, tona tak sekata. Ambil lah sikit-sikit, pak, eyeshadow ke apa, bagi lentik. Itu sunnah. Anda tak buat pun settle, dah mandi wajib. Lepas tu, ada lagi trend-trend Calvin Klein ke, apa lagi jenama-jenama yang baru ni, Easy Miyake ke, ikut anda lah apa pun. Ini pun sunnah. Mewangi-wangi. Kalau tak buat ni pun, mandi wajib settle dah? Settle. Anda kata nak pergi keluar tu dengan tak sering semua tadi, selesai dah. Tapi anda buat tu nak bagi cantik. Begitu juga ibadat tadi. Kita berasa tak cukup dengan solat wajib, solat sunat ada. Tak cukup dengan hak ni wajib, hak ni sunat ada. Anda nak bertariqah wajib, selesai dah. Anda buat dah. Anda nak tambah lagi, anda nak berkumpul. Bila anda berkumpul sama-sama baca Quran, salah ke tuan-tuan? Kumpul ramai-ramai baca Quran, salah ke? Kumpul ramai-ramai kita pakat selawat dekat Nabi, salah ke? Kumpul ramai-ramai kita wirid, kita baca Ahzab, salah ke? Baik tuan-tuan. Isu yang sedang berlegar di luar sebenarnya banyak berkaitan dengan kadang-kadang ada kesalahan kita tak nafi. Mungkin ada yang tersesat, kita tak nafi. Ada yang terseleweng dalam pengajaran, kita tak nafi. Sebab benda-benda diwujud, kita tak pernah nafi.
Tetapi saya minta jangan kita membiasakan dan menyenderungkan akal kita fikir yang negatif. Hak salah kita tak nafi, hak berlaku kita tak nafi, hak sesat kita tak nafi. Pasal apa kita tak tengok tarikat-tarikat tadi hak datang semayang jemaah hari-hari 5 waktu dengan kita tu satu kebaikan. Kita nak pandang positif, pasal apa tak tengok hak boleh mari semayang sekali dengan kita ambil hak jenis tarikat kami meninggalkan semayang wajib. Pasal apa nak cari satu? Walaupun kita tak nafi hak jenis tu ada, tengok hak baik lah. Ni bila kita tumpu hak tu, semua jadi kena. Ni yang jadi payah ni. Seorang yang buat hak lain pun kena. Seorang buat cerita, hak lain pun kena. Hak boleh semayang elok-elok, hak boleh puasa elok-elok, hak tu buat ni, semua tak ada masalah. Jangan biasakan fikir kita cenderung nak cari kenegatifan. Walaupun benda tu berlaku, kita nak buat kajian pun buatlah. Jangan kita nisbah dan melabelkan pada yang baik. Ni bila seorang semua kena. Bila seorang semua kena. Kerja kita apa? Melabel-label orang. Cari-cari kesalahan orang. Buka aib-aib orang. Boleh faham dah syariat dengan tarikat? Okey. Seterusnya yang terakhir. Air dah ada, kopi dah ada, satu lagi? Kenapa gula? Kenapa gula? Gula tu pula apa? Ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadat kepada Allah sebagaimana seolah-olah kamu nampak Allah. Dan tang nampak Allah seolah-olah ni dia tak akan sama pada semua orang. Dari sudut rasa, jiwa, perasaan. Jadi bila tak sama, gunalah gula yang bersesuaian dengan cita rasa anda. Aku ni jenis kecil manis pun nak ada dah ni. 6.7, 7.7. Jadi gula sudu sesuai dengan cita rasa anda. Ni aku rasa aku ni kalau satu sudu ni memang tawak lagi lah. Ambil 2 sudu. Kalau tawak lagi, ambil 1 sudu lagi. Yang penting bubuh gula untuk memaniskan kopi. Memaniskan kopi bermaksud ihsan untuk memaniskan akidah ihsan, untuk memaniskan syariat ihsan, untuk memaniskan tarikat anda. Nak ada kemanisan dalam akidah macam mana? Nak ada kemanisan dalam syariat, dalam amalan, dalam beribadat, itulah ihsan. Tapi ada juga golongan yang jenis suka kopi pahit, betul? Saya tak marah, saya tak hairan, saya tak pelik kalau ada penggemar kopi pahit. Kami 2 saja, kopi, air, gula kami tak minum. Baik, apa kita nak jawab kepada golongan kopi pahit? Go on, anda nak minum kopi pahit, tapi bersyarat. Bila anda nak minum kopi pahit, jangan sesekali bawa kepahitan anda pada orang lain. Anda nak pahit, pahitlah seorang-seorang. Anda nak pahit, pahitlah grup anda. Anda nak pahit, pahitlah aliran anda. Jangan bawa pahit anda pada orang lain. Maksudnya, kena minum kopi pahit. Tak minum kopi pahit, marah pula dengan geng gula. Sebab dia minat pahit, orang lain minat gula, dia marah. Nak suruh orang lain minat pahit juga. Mana boleh? Dah nak pahit, pahitlah. Kami nak gula. Gula pun ikut cita rasa. Jadi bab gula ni pula satu hal. Ada orang minat gula seketui tu, 4 segi. Ada orang minat gula pasir, gula tak kisah. Ni dia tukar tu. Padahal sama-sama geng gula dah. Oh, sesungguhnya gula pasir lebih bagus daripada gula seketui. Hak geng gula seketui pula, kalau tak ada ketui ni memang aduh letih. Geng-geng ihsan ni lah jadi nampak tak nampak seolah-olah ni dia bergaduh sekerat ni. Kalau macam ni hang tak sampai lagi ni. Kalau macam ni tak sampai tahap ni. Padahal sama-sama nak cari ihsan, sama-sama nak cari baik. Sebab apa dia? Sebab bila kita berfikir, kita bersyariat, kita nak jadi baik dan nak belajar membuat ibadah dan amalan supaya jadi baik. Sebab semua ibadah yang Allah letak atas kita nak suruh manusia jadi baik. Bukan manusia jadi jahat. Setiap kali kita semayang, kita zakat, kita buat apa amalan dan perintah Allah, nak suruh orang jadi baik ke jadi jahat?
Semua mengarah jadi baik, kita nak jadi baik. Tapi apa dia ihsan? Apa dia adab etika tasawuf? Nak suruh anggap kita tak baik. Tadi nak suruh jadi baik. Mari hari ni nak suruh anggap kita tak baik pula. Memang. Maksud tasawuf ni bila dia masuk dalam syariat, kita akan sentiasa rasa ada kekurangan, kelemahan, kelompongan, ketirisan, kebocoran pada ibadah. Walaupun aku semayang ni tak khusyuk lagi, walaupun aku semayang rasa macam tak beres lagi, walaupun aku semayang rasa kurang lagi, itulah penting ihsan. Orang yang tak ada ihsan, macam mana semayang saudara? Sekhuduk-khuduk dan setawaduk manusia semayang saya, setakut-takut kepada Allah dalam semayang tak ada orang lain, saya. Ni bila tak ada tasawuf. Belajar nak jadi baik, dia berasa baik. Dia berasa hebat pada orang lain. Semayang tahajud berapa semalam? Bangun dah? Bangun. 2 rakaat. Oh. 14,000 rakaat. Hak ni semayang tu dah bagus. Dia semayang 14,000 lagi bagus. Tapi sebab tak ada tasawuf, tak tumpang tasawuf tu atas syariat tadi, dia berasa dia lebih baik pada orang. Kita nak suruh rasa diri kita masih tak baik. Sebab apa kita kena ada tasawuf? Bila rasa diri baik, siapa yang terhijab? Yang atas tu. Kita belajar tentang akidah itu akan terhijab. Kita hanya akan nampak kebaikan kita, lalu terhijab kebaikan Allah. Faham tu? Okey. Berapa dah? 9:30. Dia tulis itu semayang isyak pukul 2 pagi kan? Okey, saat-saat lagi lah kita boleh. Saya pun dah habis power ni. Ujung-ujung biasalah. Baik, bila masuk kedai kopi, ni persoalan. Saya akan tanyakan soalan pada tuan dan puan-puan. Soalan ni saya tak minta jawapan. Jawapan ada pada tuan-tuan. Bila tuan-tuan duduk kedai kopi, ditawarkan kopi, minta kopi, minum kopi, start je tuan-tuan minum tadi, persoalan dia adalah antara dua. Adakah sekarang tuan-tuan hanya bergelar sebagai peminum kopi atau sememangnya tuan bergelar sebagai penikmat kopi? Kopi itu agama kita. Tuan-tuan hari ini berhadapan dengan kopi, bila minum, tuan-tuan sekadar peminum kopi atau penikmat kopi? Saya tak mahukan jawapan. Itu ada pada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan hari ini bertindak sebagai peminum atau lebih jauh sebagai penikmat kopi. Baik. Bila kita masuk dalam kedai kopi, kita asingkan meja lain, kita bincang meja kopi kita. Kadang-kadang disebabkan kopi ni kita bergaduh, betul tak? Adakah geng kopi ni aman damai tak bergaduh? Bergaduh geng kopi pun. Di mana dia bergaduh? Baik. Antara punca-punca pergaduhan benda remeh. Bila orang tu masuk kedai kopi, ada orang tu dia suka minum kopi dalam cawan. Ada orang suka minum kopi dalam cawan. Mari pakcik tu, mama kopi satu, saya tak suka cawan, saya suka minum kopi dalam gelas. Jadi mari kopi dalam gelas. Mari pula berada seorang tu, saya jenis tak boleh kaca tak boleh, cawan plastik. Mari kopi cawan plastik. Mari pula India seorang, dia suka minum hak macam rumah dia tu, hak gelas buat daripada besi tu. Dia mari gelas daripada besi. Lepas tu mari pula, abang dari mana ni? Saya dari Hulu Kelantan. Bapa orang asli, mak orang asli, saya pun orang asli tapi dipanggil orang ori. Habis nak minum kopi. Tapi saya tak mau kaca, tak mau gelas, tak mau plastik, tak mau besi, saya nak minum dalam bulu. Marilah dalam bulu. Macam pendekar kundur zaman dulu kan. Isu dia di sini ialah semua bekas-bekas tadi dalam tu ada apa? Kopi. Semua datang nak minum dan menikmati kopi. Go on lah. Anda nak minum kopi dalam cawan, kopi. Anda nak minum dalam gelas, kopi. Dalam plastik, kopi. Dalam besi, kopi. Dalam buluh, kopi. Kalau anda nak query,
dalam gelas tu ada teh, okey lah sebab dia minum teh. Apa ni hang ni tiba-tiba kopi selalu tiba-tiba teh dah ni. Bolehlah nak query, nak bergaduh. Dalam buluh pula intai-intai air koko, selalu kopi, tiba-tiba koko ni boleh nak bergaduh. Ni semua kopi, masing-masing nak minum kopi, yang kita nak bergaduh pasal gelas pasal apa? Jenis besi pula, Allah minum dalam cawan. Gelap. Tua pula mempertahankan kecawanan dia. Orang minum kopi dengan cawan ni apa, gelas, buluh. Dia duduk cerita kat orang lain. Dah hang suka lagu tu, minumlah dalam tu. Janganlah duduk gaduh. Yang penting semua tu kopi lagi. Dia tak tukar air lain lagi. Alhamdulillah. Pasal apa suka bergaduh pasal bekas? Habis bergaduh pasal bekas, malah aku duduk dengan geng ni macam-macam. Dia pun hidup geng hak sama macam dia. Geng sama macam dia, semua pakai gelas. Sebab dia gelas. Ni geng-geng gelas. Semua gelas ni. Tapi dia bergaduh ke tak bergaduh? Dia bergaduh lagi ni. Dia nak bergaduh tang mana kakak? Tang cara pegang gelas. Cara minum pegang gelas lagu ni lah. Kita minum lagu ni. Mari tu terjelik dia tu. Orang minum gelas lagu ni. Ni orang pegang lagu ni. Yang ketiga pula, beradab. Kita kena pegang lagu ni. Yang keempat agak-agak mana? Aku memang jenis pegang lagu ni. Memang pelik pada orang. Dia minum lagu ni. Jangan ketawa, kalau orang tua-tua kita dia tak minum langsung dalam ni. Dia suka cuah dalam ni, dia tiup. Dia minum sini. Tuan-tuan, dia lagu ni ke, lagu ni ke, lagu ni ke, lagu ni ke, dalam ni ke, dia minum apa? Kopi. Duk gaduh apanya. Tapi dia duk bagi gelap lah. Terutama orang akan gelap ni lah. Hang ni mari kampung mana ni? Skudai Hulu ke? Ada orang Skudai? Saya tak tahu Hulu ke Hilir ni. Maksudnya orang nak gelak hang ni ya? Hang ni mungkin biasa, Lepas tu adalah hang ni dia kata, pakcik ni konvensional sangat, tradisional, klasikal sangat pakcik ni, malu orang kedai. Kafe ni, minum tu ni. Minum kedai kopi kampung okey lah. Dia tetap bergaduh. Padahal lepas tu bila nak cari penyelesaiannya? Kalau bekas pun kita bergaduh, cara orang nak minum pun kita bergaduh. Hakikatnya tuan-tuan, duduk dalam kedai kopi, kita ada 6 jenis manusia. 6 jenis. Yang pertama yang benar-benar duduk kedai kopi ialah penikmat kopi. Dia akan nak suruh saya berhenti lah. Penikmat kopi ni, nombor 1, bila dia kata nak nikmat kopi, dia tak kisah tunggu lama pun. Dia pergi, ayah, kopi macam biasa satu. Tuan Haji, Ustaz, minta maaf, bukan kopi habis, bukan kopi tak ada. Ustaz tengok, malam ni ada 10,000 orang. Jadi tunggu kopi Ustaz yang ke 10,000 satu tu, ambil masa sejam ke setengah jam contoh. Tak kisah sejam ke sejam, 2 jam ke, 5 jam ke, janji kopi aku sampai macam biasa. Orang penikmat dia sanggup tunggu lah. Dia sanggup tunggu, lama pun tak apa, janji dia dapat nikmati kopi. Dia sabar, relax, tak apa, lambat pun. Okey, mari kopi dia. Dia pun menikmati. Ni orang yang sanggup, memang nak nikmati kopi. Golongan yang kedua, golongan yang bukan nak nikmat, nak minum kopi semata-mata. Dia pi ayah kopi satu, sama jawapan macam tadi. Ramai orang ni, tunggu setengah jam boleh. Saya pun banyak kerja lain lagi, tak apalah. Kalau setengah jam saya pergi kedai kopi depan, saya tak sanggup tunggu. Jadi kalau ni dia tak sanggup, dia bukan penikmat, dia cuma nak minum. Di kedai kopi mana pun dia boleh minum. Satu lagi, kalau dia tunggu pun dia tak kisah sedap ke tak sedap. Janji dia dapat minum air yang dia minta tadi, kopi. Padahal tawar pun, tapi tak kisah. Padahal tak sedap pun, tak kisah. Padahal lemau pun, tak kisah. Padahal kopi berterabuk pun, tak kisah. Janji dia minum kopi. Tapi penikmat tadi,
Geling pejang, geling pejang. Lagak macam pengacara JJCM lah. Jalan-jalan cari makan. Berperisa. Pekat. Lemuk. Macam-macam. Lepas tu hashtag, sila datang lagi. Tu penikmat yang ni minum sekadar dia nak bagi lepas. Janji dia minum kopi. Sempurna ke tak sempurna ikut dia. Anda nak jadi penikmat ke peminum? Semua nak jadi penikmat. Baik. Golongan yang golongan pembanding yang jujur. Golongan pembanding yang jujur. Contoh. Apa nama pula? Fairuz dengan pengurusi kita. Fairuz dia ada kedai kopi kegemaran dia di Tanjung. Fairuz ada. Pengurusi kedai kopi di Tanjung ABC tadi. Fairuz kedai kopi di Parit. Di mana Parit? Parit Jawa. Di mana Parit Jawa? Kampung lah, daerah? Muar, tak apa, jauh ni. Jadi pembanding yang jujur, sama-sama peminat kopi, dia akan bertemu. Fairuz tanya, Imam, di mana Imam selalu dapatkan kopi yang best, terbaik dan sedap di sisi lidah Imam? Ujung Tanjung, warung JBC. Tak apa, saya nak try, saya nak banding. Kamu pula di mana? Saya di Parit Muar, Parit Jawa Muar. Bertukar, kawan ni pun pergi try, kawan ni pun pergi try hak pengurusi majlis. Kena jujur berbanding. Jadi bila pengurusi pergi ke Parit Jawa Muar, dia try, sedap sungguh. Sedap sungguh berbanding dengan warung ABC dia. Dia mari jumpa Fairuz, betul Fairuz. Lidah kamu kata sedap di Parit Jawa Muar, saya try pun memang sedap dah sebelum ni, yang kedai biasa saya. Tapi bila datang tu, jujur saya cakap, ni lagi sedap. Tapi yang ni pun jujur. Bila pergi sana, dia kata Parit Muar pula. Parit Jawa Muar sedap, pergi sana memang lagi sedap ni. Dia pun jujur. Sebenarnya bukan kata tak sedap, tapi sedap yang Parit Jawa lagi. Sama-sama jujur, tak ada masalah. Maksudnya kita boleh ambil apa? Ilmu di sana pun boleh ambil, ilmu di sini pun boleh ambil dan jujur. Golongan yang keempat, golongan yang datang dia bukan nak minum kopi sangat. Dia bukan nak minum kopi. Dia datang nak mengomen orang. Kopi satu, kopi sampai. Dia tak minum pun kopi. Dia nak gelakkan geng-geng hak bergaduh tadi. Lepas tu kawan ni pula tegur. Dia tak minum mana pun. Dia pergi nak tengok gelagak-gelagak orang. Lepas tu nak condemn, nak kritik perbuatan-perbuatan tadi. Ada tak orang begini? Ada. Dia masuk dalam majlis ilmu, dia masuk dalam kuliah, dia nak buat kerja ni. Dia bukan perlu nak dengar sangat pun. Dia nak cara kritik. Kalau 99% kebaikan yang dilontarkan, satu tersalah, kat mana dia nak? Hak satu tersalah tu dia nak ni. Ada juga ustaz tersalah. Satu. Itu dia nak angkat pun. Itu dia nak viral pun. Hak 99 hak baik dia dengar ni, tak ada guna langsung bagi dia. Kalau nak kata tunggu orang tersalah, tak payah buat lagu tu. Memang akan tersalah. Nama lagi manusia. Kalau siapa-siapa pun memang niat nak cari salah, memang akan jumpa. Kalau kita tengok satu-satu video orang cakap, memang kita niat tu nak cari salah. Memang akan jumpa kalau niat macam tu. Di mana-mana kesalahan pun, kecil ke besar, terselindung ke nyata, memang akan jumpa kalau kita niat nak cari salah orang. Okey, yang keempat. Yang kelima ni jenis taksub. Taksub pada kumpulan, taksub pada aliran, taksub pada pemikiran, taksub pada gerakan dia. Yang taksub ni pengurusi kata jangan-jangan madilah masjid kami. Tukar-tukar selera, dengarlah ustaz ni, tak apalah kita pergi. Dia pun pergi. Dia duk bawa ketaksuban dia. Walaupun dia duduk dalam majlis kita, best ceramah ni, sedap ceramah ni, berkualiti ceramah ni, bermutu ceramah ni. Tapi dia tak boleh pergi ustaz ni. Tak sedap langsung ustaz. Tawar ustaz ni. Perkataan-perkataan dia banyak mengandungi kesalahan dan kesilapan ustaz ni. Tapi bila dibandingkan tanya jemaah ke mana? Okey. Hang baik, hang bagus. 10 orang dah bagus, dia seorang duk iling kepada.
Maksudnya apa tu? Ada yang tak beres, ada yang tak kena. Sebab taksub dengan hak dia punya pegangan. Orang lain semua jadi tak betul. Jadi kopi hak dia je sedap, mari kopi ni walaupun dalam hati, oh, best gila. Tapi di mulut, bila orang tanya, tawak, lemau, kurang berkualiti, gula tak cukup, macam-macam. Al-Zahir memang dia boleh terima. Yang keenam dan terakhir, bukan terakhir kuliah, terakhir nombor 6. Terakhir nombor 6, jangan seseorang di antara kalian yang duduk depan saya ni buat kerja ni orang paling bangang atas muka bumi. Dia masuk kedai kopi, dia minta kopi, dia tak minum kopi pun. Dia masuk bukan nak menikmat, dia masuk bukan nak minum, dia masuk bukan nak membanding jujur, dia masuk bukan sebagai pentaksub, dia masuk bukan nak tengok gelagat orang. Agak-agak tuan-tuan dia masuk nak buat apa? Dia masuk duduk terpencil, duduk jauh pada orang. Dia nak santau satu kedai kopi. Dia tak mau tengok perniagaan kedai kopi ni ramai orang. Dia tak mau tengok kedai kopi ni ramai pengunjung, ramai peminat, ramai penggemar kopi. Dia masuk kedai kopi nak menjahanamkan perniagaan kopi. Dia nak merosakkan perniagaan kopi ni dengan santau dan sihir dia. Biar lepas ni tak ada orang dah minum kopi ni. Tak ada orang dah masuk kedai ni. Tak ada orang menikmati dan minum kopi. Lebih jauh, kalau kedai buka pun orang lalu jadi mata dia nampak kedai tutup. Pakcik Din tak buka ke kedai semalam? Buka hari-hari. Pasal apa saya duduk lalu nampak tutup saja? Anda nak jadi nombor 6 ke? Saya minta tak ada lah di kalangan kita yang membodohkan diri kita untuk jadi yang keenam, menghancurkan agama dan saudara semua. Berbalik kepada kopi tu. Bila kita kata asas kopi jangan ditukar-tukar, akidah jangan ditukar-tukar, syariat jangan ditukar-tukar, ihsan jangan ditukar-tukar. Maksudnya kopi, air dan gula seharusnya sama dan sebati. Tetapi bila manusia ni hidup secara bermasyarakat, bumi-bumi Islam mula disebar luaskan, maka berlakulah apa yang disebut renovasi. Jadi orang dah ada perubahan dalam minum kopi tadi. Perubahan pun tak ketara sangat. Dulu kita minum pakai gula, cuma kita tak pakai gula, kita pakai susu. Okey, sekarang ni ambil kopi, ambil air, bubuh susu. Gula kita tak pakai. Kita pun kacau minum. Air yang kita kata tadi, air, kopi dan susu, dia panggil air apa? Air kopi juga ke jadi air lain? Ke kerana gula tukar susu jadi air lain, tuan-tuan? Tak jadi air lain-lain. Cuma dia ada perbezaan lah rasa manis gula dengan rasa susu. Semakin moden, maka berlakulah renovasi. Kita kena ikut peredaran dan perkembangan zaman. Tapi yang jadi masalahnya, tuan-tuan, puan-puan, pakcik-pakcik, apa dia? Bila mereka minum air apa? Sepatutnya kopi, sepatutnya air, sepatutnya gula. Sekarang ni kopi, air, susu. Bid'ah susu ni, bid'ah kopi ni. Dia bid'ahkan kopi kita pula. Aduh, letih. Gula tukar susu nak bagi manis je. Bid'ah dah kopi kita. Atas hari ni pun nak kata bid'ah, bila minum kopi dengan gula ke dia pun kopi dengan susu pun hentam juga. Dia ada kata bid'ah tu, mari kopi dengan susu, kena pula kopi ais, bergelas-gelas dia minum. Dia ada tomah, dia tuduh orang tu, dia minum gelas-gelas, kena tengah panas elok kopi ais dia, 4 gelas dia bantah. Pada awalnya dia lah tadi duk bid'ahkan kopi ni. Hak nak jadi bid'ahnya tang mana? Tang kopi tu hang tak buat kopi dah, hang buat benda lain. Hak nak jadi bid'ahnya, bila kita kata kopi tadi, tukar Milo ke,
tukar koko ke, tukar Nescafe ke, air tadi tak pakai air, pakai cecair lain ke, gula pun tak pakai, hak tu pakai creamer ke, itu boleh lah. Boleh faham ke tak ni? Metafora je ni. Cerita kedai kopi sembuh-sembuh ni. Tapi kalau tak faham lagi, saya tak erti lah nak apa-apa. Nanti yang lelaki tu mungkinlah peratusan besar boleh faham. Yang perempuan, makcik-makcik boleh faham tak perumpamaan ni? Okey, boleh. Maksudnya orang Johor ni cepat faham. Bila cepat faham, maksudnya cepat nak habis. Dia biasa dalam kelas, kalau guru mengajar, murid tak faham, lambat guru keluar nak. Tak faham murid ni. Tapi kalau faham, senyum guru. Okey, bunyi loceng elok-elok keluar. Satu saja saya nak pesan kepada di sini. Bila habis limit waktu sebenar, seminit memang RM10 nak bayar. Dan kalau setengah jam lebih, bayar-bayar berapa dah pengurusi nak kena bayar? 300, 400 dah lawak tu lah. Okey, saya kira saya pun dah penat ni, pukul 10 boleh semayang dah kan. Okey, tuan-tuan puas hati dah kah? Puas hati dah kah? Alhamdulillah, nak dengar tu ya. Saya tak ada apa di sisi saya. Sebagaimana yang kita sebut di depan tadi, apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan ni tak ada satu pun milik saya. Yang jadi pemilik sebenar Al-Alim Al-Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Dialah yang telah menentukan dengan qada dan qadar dia, memberikan sebahagian daripada ilmu-ilmu dengan qadar dan ketentuan yang patut saya ada dan miliki, dan saya sebarkan dan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dia langsung bukan milik saya. Ilmu ni semua, kebijaksanaan ni semua adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan sahaja. Apapun daripada setiap kuliah dan mana-mana ceramah sekalipun, apa yang saya paling gemar dan suka bila tuan-tuan dapat menerima dan membawa balik sesuatu daripada kuliah saya, itu dah memadai bagi saya. Dengan kata lain, bila saya tanya faham ke? Faham. Dapat ke? Dapat. Puas ke? Puas. Yang saya tak mau keluar nanti, faham tak Ustaz cerita dulu? Aku satu hakuk pun aku tak faham. Itu saya rasa kecewa lah. Kalau ada jawapan macam tu, saya ni dekat 2 jam lebih ni, satu pun dia tak faham, sedih lah. Jadi sekurang-kurang satu benda, 2 kebaikan, 3 kebaikan tuan dapat, tuan bawa balik pun, Alhamdulillah. Jadi sampai apa yang saya persembahkan kepada tuan-tuan. Sebelum sebelum berundur, apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena, datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.